Proses bersalin normal ini biasanya disusuli oleh tanda-tanda bersalin. Yang pertama ialah lendir bercampur darah, kita panggil show. Yang kedua ialah pecah air ketuban, dan yang ketiga ialah kontraksi pada rahim, ataupun labor pain. Proses kelahiran normal terbahagi kepada 3 peringkat. Yang pertama, daripada kontraksi rahim sehingga bukaan 3 cm sehingga 10 cm. Peringkat kedua pula ialah apabila bukaan rahim 10 cm sehinggalah bayi itu dilahirkan. Elective caesarean dilakukan di usia kandungan 38 minggu. Dan sebelum pembedahan dimulakan, doktor akan menjalankan pembiusan epidural ataupun spinal yang akan menyebabkan ibu-ibu merasa kebas daripada pinggang sampai ke kaki. Selepas sahaja pembiusan dilakukan, perut ibu akan dipotong lapis demi lapis. Apabila sampai pada dinding rahim, salaput ketuban akan dipecahkan dan kepala baby akan dikeluarkan. Sedikit tolakan akan dibuat pada bahagian atas rahim, ataupun kadang-kadang kepala baby ini dikeluarkan melalui bantuan alat seperti forceps. Selepas sahaja tali pusat dipotong, uri akan dikeluarkan. Apabila uri dikeluarkan, rongga dalam rahim akan dibersihkan dan lapisan rahim akan dijahit semula, selapis demi selapis. Ada 2 faktor. Yang pertama adalah faktor daripada segi teknik penyusuan itu tersebut. Nombor 2 adalah emosi. Apabila emosi seseorang ibu itu terganggu, iaitu disebabkan stres ataupun tekanan, maka boleh menjadikannya salah satu faktor yang menyebabkan kekurangan susu ibu tersebut. Normal bagi ibu baru bersalin untuk ada masalah kekurangan susu. Untuk peringkat yang pertama, bagi beberapa minggu, dia mengikut pada demand dan supply baby jugalah memilih makanan yang berkhasiat. Ibu ini perlu mengambil semua zat-zat dan gizi untuk menghasilkan dan menggalakkan lagi susu untuk baby mendapat zat-zat tersebut. Salah teknik ataupun posisi menyusukan bayi. Jadi yang pertama yang saya ingin tekankan adalah teknik dan juga posisi menyusukan bayi sangat penting. Jadi para ibu perlu mempelajari daripada grup-grup breastfeeding yang bertauliah. Pemakanan tambahan seperti suplemen itu perlu untuk ibu-ibu yang menyusu untuk menambahkan lebih zat di dalam badan, di samping salah satu usaha untuk menggalakkan juga susu. Dan jika usaha-usaha tersebut tidak dapat juga menggalakkan susu, jadi kita perlu percaya pada satu konsep, iaitu konsep rezeki. Berapa banyak baby kita demand, itulah yang kita boleh supply pada baby kita. Problem yang kita nak mention adalah seperti macam newborn disformation. You might not be able to see clearly dalam gambar ni, tapi kulit menggelupas. Biasa kita tengok, kalau bahasa kita panggil bersalin kulit. Bayi-bayi yang baru lahir, especially yang lahir lebih hari, memang mudah untuk dapat kulit menggelupas. So kalau bayi tu menggelupas dan sebagainya, apa yang kita boleh buat adalah simple. Just apply pelembab. Moisturizer cream is enough. Alright, so majority of the time benda tu akan hilang sendiri. Second problem yang sangat-sangat lazim yang kita jumpa di kalangan bayi yang baru lahir lepas beberapa hari lah adalah cradle cap. Cradle cap, kalau gambar ni also tak nampak kuning-kuning dekat kulit kepala ni. Right, so cradle cap ni kadang-kadang not only ada di kulit kepala, tapi boleh dijumpai di bahagian kening, telinga. So kenapa exactly cradle cap berlaku? Lah sebab penghasilan sebum tu terlebih, minyak terlebih. So kulit kepala tu dia ada sel-sel yang mati tu kan sepatutnya luruh, tapi sebab berminyak, persekitaran tu berminyak, jadi sel-sel ni jadi bergumpal. So bagaimana cara-cara yang kita boleh lakukan dekat rumah untuk hilangkan yang kuning-kuning kerak ni kan? So kalau dalam situasi yang di mana kerak tu terlalu banyak, sometimes kita boleh gunakan macam cradle cap shampoo. Nombor 2, kita boleh juga guna macam mineral oil. Mineral oil ni minyak oil yang kita boleh guna sapu dekat kulit kepala untuk melembutkan kerak-kerak tu. And after that you can use macam brush. Don't use sikat, jangan guna sikat sebab sikat ni dia agak kasar, tak sesuai untuk kulit kepala bayi yang sensitive skin kan. Masalah cradle cap ni bukanlah masalah yang serius, dan kebanyakan masanya dia baik sendiri. Kita panggil milia. Milia ni biasanya dia ada tiny white dots. Tiny white dots biasanya dekat hidung, dekat muka,
Kadang-kadang dekat gusi pun boleh ada juga milia ni. Tapi even this tiny white dots pun kita tak perlu buat apa-apa. Kalau ada masalah nanah dan sebagainya, itu memerlukan pemeriksaan lanjutan, dan setengah bayi mungkin memerlukan rawatan antibiotik. Bagaimana dia boleh berlaku? Ada orang kata mungkin ada kaitan dengan umur ataupun genetik ataupun bilangan anak ataupun di manakah dikata bergantung kepada background ethnicity. Ada juga dikaitkan dengan kelahiran dengan cara bantuan, itu IVF ataupun assisted reproductive technique. Dari segi keturunan memang kita ada lebih cansa untuk mendapatkan anak kembar. Contohnya di mana ramai wanita yang kalau dia adalah kembar sendiri lebih tinggi untuk mendapatkan anak kembar, ataupun adik-beradik dia ada yang kembar. Bila kita mengandung kehamilan kembar, kita 2 kali ganda alahan, 3 kali ganda penat dan 4 kali ganda untuk mendapat pertambahan berat. Ada hormon-hormon yang agak tinggi sikit ketika mengandung kembar. Contohnya alpha-fetoprotein dan beta-HCG. Kalau satu telur dengan satu sperma, persenyawaan berlaku dan lepas itu dia akan pecah 2, itu kebarangkalan dinamakan kembar seiras, ya, ataupun monozygote. 2 telur disenyawakan oleh 2 sperma dan itu adalah dinamakan kembar tidak seiras. Kebarangkalian tinggi untuk mendapat kembar berlainan jantina. Kajian menunjukkan 15 hingga 25% kehamilan akan berakhir dengan keguguran. Keguguran pada awal kehamilan berlaku antara 12 minggu pertama kehamilan. Punca utama keguguran di awal kehamilan adalah disebabkan ketidaknormalan kromosom pada janin. Bayi memerlukan 23 set kromosom dari ibu dan 23 set lagi daripada bapa untuk berkembang seperti sepatutnya. Ketidaknormalan kromosom menyumbangkan sebanyak 70% punca keguguran di awal kehamilan. Punca-punca keguguran yang lain selain daripada ketidaknormalan kromosom ialah jangkitan virus seperti cytomegalo atau rubella, masalah kesihatan ibu seperti penyakit kencing manis yang tidak terkawal, penyakit thyroid atau penyakit autoimun, lifestyle ibu seperti merokok, pengambilan alkohol berlebihan ataupun pengambilan dadah berbahaya, ataupun terdapat masalah pada rahim atau pada pangkal rahim. Jikalau rahim terdapat ketumbuhan fibroid, ini juga boleh menyebabkan keguguran. Bila berlaku incompetent cervix atau terdapatnya pangkal rahim yang agak lemah, ini juga boleh menyumbang kepada keguguran, selalunya pada peringkat keguguran yang agak lewat.